Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Teo Kee Fong, Pegawai Sains Pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Bera. Pihak kami dari Unit Pemakanan sangat berterima kasih kepada pihak PBD dalam membantu menjayakan program hari ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam talimat latihan catering sihat bagi sesi 2021 secara virtual. Untuk makluman, latihan catering sihat ini adalah edisi kedua yang dikeluarkan pada bulan April 2021. Disebabkan pandemik COVID masih melanda di Malaysia, pihak kami bercadang untuk menyampaikan maklumat dan latihan secara virtual kerana ianya lebih selamat. Tempoh masa diberikan bagi melengkapkan latihan ini agar ianya memudahkan bagi semua pihak. Akhir kata, kami berharap slide yang dikongsikan selepas ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam memahami kepentingan dan mengendalikan makanan secara bersih, sihat dan selamat. Oleh demikian, selamat menonton slide yang dibentangkan ini. Latihan catering sihat, Unit A, makan secara sihat. Objektif pada akhir sesi ini diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mempelajari status pemakanan rakyat Malaysia, kesan-kesan pengambilan gula, garam dan lemak yang berlebihan kepada kesihatan, konsep panduan diet Malaysia, piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia, prinsip penyajian hidangan sihat dan peranan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengendali makanan dalam pencegahan penyakit berkaitan pemakanan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan, Malaysia sebenarnya mempunyai prevalence atau peratusan berlebihan berat badan di kalangan dewasa yang paling tinggi di Asia Tenggara, iaitu 44% kalangan dewasa mempunyai masalah berlebihan berat badan. Ini bersamaan dengan hampir 1 daripada 2 orang mempunyai masalah berat badan. Jika kita bandingkan dengan negara jiran kita seperti Singapura, Thailand dan Indonesia, peratusan berlebihan berat badan adalah dalam lingkungan 21 hingga 32% sahaja. Manakala untuk Cambodia, Laos, Myanmar dan juga Vietnam pula mempunyai peratusan berlebihan berat badan di kalangan dewasa kurang daripada 20%. Hasil kajian NHMS iaitu National Health and Mobility Survey sejak tahun 1996 hingga ke terkini 2019 menunjukkan prevalence atau peratusan berlebihan berat badan dan obesiti di kalangan dewasa Malaysia meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan prevalence diabetes iaitu penyakit kencing manis. Wujudnya untuk prevalence hipertensi iaitu penyakit tekanan darah tinggi di kalangan dewasa Malaysia menurun pada tahun 2015 dan 2019. Manakala untuk prevalence hyperkolesterolemia iaitu masalah kolesterol tinggi di kalangan dewasa Malaysia juga menurun pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, peratusan diabetes, hipertensi dan hyperkolesterolemia tetap tinggi di kalangan Malaysia, iaitu prevalence diabetes adalah 18%, hipertensi 30% dan prevalence untuk hyperkolesterolemia adalah hampir 40%. Kajian NHMS turut menunjukkan bahawa amalan pengambilan makanan rakyat Malaysia juga kurang memuaskan. Hanya 5.1% daripada semua rakyat Malaysia mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi. Selain itu, 64.1% rakyat Malaysia mengambil sekurang-kurangnya satu hidangan makanan di luar setiap hari dan 12.5% daripada individu yang makan di rumah sekurang-kurangnya sekali membeli makanan tersebut dari luar. Dengan itu, didapati 1 daripada 2 rakyat Malaysia pengambilan lemak adalah tinggi dan 1 daripada 2 mengambil garam iaitu sodium yang tinggi di kalangan orang dewasa. Apakah kesan-kesan pengambilan gula, lemak, minyak dan garam yang berlebihan kepada kesihatan? Jika pengambilan gula dan lemak atau minyak berlebihan ditambah dengan gaya hidup tidak aktif, boleh menyebabkan berlebihan berat badan atau obesiti. Ini boleh meningkatkan risiko kita untuk mendapat penyakit diabetes atau penyakit kencing manis, penyakit kanser, penyakit jantung dan juga stroke. Jika pengambilan gula berlebihan dan tiada penjagaan kesihatan oral iaitu memberus gigi,
Ini boleh menyebabkan masalah karies gigi, iaitu kerosakan gigi. Kerosakan gigi ini juga boleh menyebabkan masalah pengambilan makanan seterusnya. Jika pengambilan garam pula berlebihan, ini boleh menyebabkan masalah darah tinggi, iaitu hipertensi, masalah kegagalan buah pinggang dan juga penyakit jantung. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memaklumkan bahawa mulai tahun 2021, kerajaan telah mewastakan bahawa semua garam yang dijual di pasaran wajib menambah iodin, di mana ia dinamakan sebagai garam beriodin. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan pengambilan iodin di masyarakat Malaysia dalam mencegah iodine deficiency disorder, iaitu gangguan disebabkan oleh kekurangan iodin. Iodin ini adalah penting untuk mengawal atur metabolisme pembesaran dan perkembangan tubuh. Ia juga berfungsi dalam pembentukan hormon tiroid seperti T4 dan T3 oleh kelenjar tiroid. Iodin ini walaupun kita perlu dalam kandungan yang sedikit sahaja, tetapi badan kita tidak dapat menghasilkannya dan perlu ambil daripada sumber makanan. Sebenarnya zat iodin ini adalah kurang stabil dan ia boleh hilang semasa proses memasak. Oleh itu, apakah cara memasak menggunakan garam iodin yang betul? Pertama, tuan-tuan puan-puan, masak lauk kegemaran anda seperti biasa. Mula dengan bahan menumis, bahan-bahan masakan seperti sayur, ayam, ikan dan lain-lain. Seterusnya, berasakan masakan dengan garam beriodin selepas memastikan api memasak. Akhirnya, tutup masakan di dalam kuali atau bekas makanan sebagai langkah mengurangkan iodin meruap, itu hilang daripada makanan kita. Selain daripada itu, serat turut penting dalam menu harian kita sebab ia merupakan antara komponen utama dalam pemakanan sihat. Ia membantu mengurangkan risiko penyakit. Contoh makanan yang tinggi serat adalah sayur-sayuran, buah-buahan, roti digiling penuh dan nasi kerang. Apakah faedah pemakanan yang tinggi serat? Serat adalah penting dalam keseimbangan gula dalam darah kerana ia melambatkan penyerapan gula dalam darah. Ia juga penting dalam pengurusan berat badan kerana ia boleh menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. Dengan ini, bolehlah kita kurangkan pengambilan makanan yang lain dan kurangkan pengambilan kalori yang boleh menyebabkan berat badan meningkat. Selain itu, serat juga penting dalam kesihatan jantung kerana ia membantu mengawal tahap kolesterol dan juga penting untuk kesihatan usus untuk menyokong pelancaran proses pencernaan. Untuk menyediakan makanan yang lebih sihat kepada pelanggan, semua pengendali makanan perlu memahami konsep panduan diet Malaysia. Terdapat 14 mesej dalam panduan diet Malaysia ini. Panduan pertama, pelbagai. Tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk menyediakan pelbagai jenis makanan dari 5 kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, ini adalah piramid makanan Malaysia 2020, iaitu piramid yang terkini. Ia terdiri daripada 5 kumpulan utama, iaitu pertama sayur-sayuran, kedua buah-buahan, ketiga adalah fijirin. Fijirin ini sebagai contoh adalah nasi fijirin lain, produk makanan berasaskan fijirin, penuh dan ubi-ubian. Keempat, kita ada lauk, contohnya ikan, ayam, telur, daging dan legium atau kekacang. Dan kelima adalah susu dan produk tenusu. Tuan-tuan puan digalakkan untuk menghadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam dalam penyediaan makanan. Pengambilan 5 kumpulan makanan ini boleh membekalkan kesemua khasiat yang diperlukan oleh kita setiap hari. Oleh itu, pengambilan 5 kumpulan makanan ini adalah wajib diambil setiap hari. Dari sini kita nampak juga untuk piramid makanan Malaysia 2020, didapati pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan adalah paling banyak, di mana dia diletak pada aras yang paling bawah dalam piramid makanan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk memasukkan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam menu harian pelanggan supaya mereka makan dengan lebih sihat. Macam mana nak makan sihat mengikut piramid makanan Malaysia? Sebenarnya senang sahaja. Amalkan pinggan sihat Malaysia. Bahagikan pinggan anda kepada 3 bahagian. Separuh pinggan kita cuba isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Separuh lagi kita bahagi kepada suku. Suku pertama kita isi dengan nasi, cili, fijirin, roti, produk fijirin dan ubi-ubian.
Suku kedua pula diisi dengan ikan, ayam, daging dan kekacang. Susu boleh disajikan di antara waktu makan sebagai minum pagi, minum petang atau minum malam. Ini adalah contoh menu pinggan sihat Malaysia. Makanan yang kita biasa sajikan untuk sarapan sebagai contoh adalah nasi lemak atau roti canai. Sebenarnya nasi lemak atau roti canai ini boleh dihidangkan dengan lebih sihat jika kita mengikuti konsep pinggan sihat Malaysia. Sebagai contoh pertama, roti canai. Daripada makan 2 keping yang kosong sahaja, kita galakkan ambil paling banyak hanya sekeping sahaja. Dan pilihan yang lebih sihat untuk roti canai sentiasa adalah jenis yang kurang berminyak, sebagai contoh toste atau chapati. Untuk roti canai ini, kita cuba sajikan suku lagi kuahnya, contoh kuah dal, dan separuh pinggan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika pelanggan boleh sajikan dengan minuman susu. Susu boleh susu biasa atau susu bercoklat atau berbeza lain, atau susu tepung boleh tambah dengan minuman bercoklat, minuman bermalt, berbijirin dan jus buah-buahan. Dengan ini, pengambilan sarapan dengan roti canai pun boleh lebih sihat berbanding dengan yang biasa kita ambil. Kedua, untuk nasi lemak juga boleh dijadikan lebih sihat jika kita cuba sajikan separuh pinggan dengan sayur-sayuran dan ulam-ulaman serta buah-buahan. Minuman kita galakkan asingkan gula. Jika perlu teh, kopi, asingkan gula atau susu, pekat manis atau creamer. Kita galakkan ambil air kosong. Kalau nak teh atau kopi, ambillah teh kopi kosong. Jika perlu gula, hadkan pengambilan hanya sesuatu teh sahaja untuk mengurangkan pengambilan kalori yang berlebihan. Ini adalah set menu makan tengah hari atau makan malam. Sebagai contoh, nasi putih dengan ikan panggang dan sayur-sayuran, nasi ayam panggang dengan ulam-ulaman. Di sini kita perhatikan kedua-dua set ini terdiri daripada suku nasi, suku lauk dan separuh sayur-sayuran atau ulam-ulaman dengan buah-buahan. Air kosong disajikan. Set ini membekalkan kalori lebih kurang 500 sahaja untuk sekali makan, di mana ini adalah saranan pengambilan makanan yang sihat. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menyediakan set lain dengan cara masakan yang sihat, iaitu rebus, pinggang, bakar, kukus atau masak sup. Untuk memastikan makanan adalah sihat, cuba hadkan pengambilan minyak atau lemak dan juga pengambilan kuah untuk setiap kali makan. Pinggan sihat Malaysia ini sebenarnya tidak terhad kepada set yang berasaskan nasi sahaja. Untuk set menu seperti bihun sup, laksam, laksa, boleh juga kita mengikutinya. So, kalau kita perhatikan bihun sup ini, bahan-bahannya adalah terdiri daripada suku pinggan bihun, suku pinggan isi ayam dan separuh pinggan sayur-sayuran seperti sawi, tauge dan cili merah. Kita hidangkan. So, bihun ni kita boleh cuba lengkapkan dengan apple, sebiji dan juga air kosong. Dengan ini, berjayalah kita amalkan konsep pinggan sihat Malaysia. Selain itu, pengendali makanan juga disarankan untuk menyediakan pelbagai jenis makanan dan menggunakan konsep pinggan sihat ini dalam penyediaan hidangan berbungkus atau pre-plate juga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan untuk set berbungkus juga boleh terdiri daripada suku nasi, suku lauk dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan ini, konsep pinggan sihat juga diamalkan. Panduan kedua, menyediakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang tinggi. Ia dapat mengurangkan pelbagai risiko penyakit termasuk penyakit jantung dan kanser tertentu. Oleh itu, cuba perbagaikan hidangan sayur-sayuran dan ulam-ulaman serta perbagaikan pilihan buah-buahan segar. Ini adalah contoh satu saiz hidangan buah-buahan. Satu sajian buah-buahan membekalkan 15 gram karbohidrat. Sebagai contoh, untuk jambu batu adalah setengah biji, petik atau nanas adalah 1 potong, teh Cina atau apple adalah sebiji, pisang besar sederhana sebiji, anggur 8 biji dan mandarin atau orange sebiji.
Untuk saiz sajian sayur-sayuran pula, sayur-sayuran hijau yang berdaun bersama dengan batangnya yang telah dimasak seperti sawi, kangkung dan kobis adalah setengah cawan. Begitu juga untuk sayuran berbuah yang telah dimasak. Sebagai contoh, lobak merah, kacang botol dan serung. Setengah cawan juga untuk setiap hidangan. Manakala untuk ulam-ulaman pula, satu silangan adalah bersamaan dengan satu cawan. Pengendali makanan disarankan untuk menghidangkan sekurang-kurangnya 20% sayur-sayuran daripada jumlah lauk pauk yang dihidangkannya. Sebagai contoh, jika kita sediakan 10 lauk, kita perlu ada 2 lauk adalah daripada sayur-sayuran. Pengendali makanan juga disarankan untuk menyediakan pelbagai jenis pilihan sayur-sayuran atau ulam-ulaman dan buah-buahan, memotong sayur tidak terlalu halus, menghadkan bilangan sayur-sayuran bersantan, memasak sayur tidak terlalu lama atau ulam tidak terlalu layu, dan menghadkan menggunakan minyak masa menggoreng sayur dan mengasingkan garam, serbuk asam, petis dan kicap untuk buah-buahan. Panduan ketiga menyediakan nasi piring lain produk makanan berasaskan piring penuh dan ubi-ubian. Sumber makanan ini adalah kaya dengan karbohidrat selain sumber yang baik untuk serat, ia turut memperkatakan protein, vitamin dan mineral. Juga kita utamakan produk piring penuh seperti nasi beras perang, oat, roti new penuh, biskut new penuh atau biskut oat kerana jenis makanan yang piring penuh boleh memperkatakan lebih tinggi vitamin, mineral dan serat. Ini adalah contoh saiz satu sajian untuk bijiring, hasil bijiring dan ubi-ubian. Satu sajian boleh memperkatakan 30 gram karbohidrat. Sebagai contoh, nasi adalah 1 cawan, mi, kuih tiaw, laksa 1 cawan, ubi kentang 2 biji, roti putih atau roti bijiring penuh 2 keping untuk setiap hidangan, bihun adalah 1,5 cawan untuk setiap hidangan, chapati atau lempeng saiz kecil adalah 1 keping. Untuk menyediakan makanan yang lebih sihat, tuan-tuan dan puan-puan cuba gantikanlah bijiring dan produk bijiring ini kepada jenis yang bijiring penuh. Sebagai contoh, gantikan roti putih kepada roti new penuh, nasi putih kepada nasi beras perang, biskut cream cracker biasa kepada biskut oat atau biskut new penuh. Pengendali makanan disarankan untuk menyediakan sekurang-kurangnya 2 pilihan makanan daripada kumpulan bijiring dan 1 sumber tinggi serat. Sebagai contoh adalah roti wholemeal, nasi beras perang dan biskut oat. Sekiranya menyediakan makanan bergoreng, pastikan ia tidak terlalu berminyak. Panduan keempat, menyediakan ikan, daging, ayam, telur, legium dan kacang dalam jumlah yang sederhana. Ikan, daging, ayam dan telur adalah sumber protein dan merupakan protein berkualiti tinggi. Ia membekalkan vitamin dan mineral seperti zat besi, zinc, magnesium, vitamin B seperti thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6 dan B12. Untuk legium, iaitu kacang dal, tempe, tahu, kacang soya pula, selain daripada mengandungi protein yang tinggi, vitamin mineral yang tinggi, ia juga sumber serat yang tinggi. Ini adalah contoh satu sajian ikan, ayam dan daging. Satu sajian boleh membekalkan 14 gram protein. Sebagai contoh, satu sajian untuk ayam adalah 1 ketul soto ayam, lebih kurang saiz 100 gram. Ikan sembong 1 ekor. Telur 2 biji. Ikan tenggiri dengan saiz 14 cm x 8 cm x 1 cm adalah 1 keping. Daging lembu tanpa lemak adalah 1 ketul 60 gram. Dan ikan bilis tanpa kepala adalah 2/3 cawan, iaitu 25 gram. Contoh satu sajian untuk legium pula adalah kacang kuda atau kacang dal setengah cawan, kacang hijau atau kacang panggang dalam tin 1 cawan, tempe 2 keping, taufa atau tahu 1 keping. Satu sajian seperti ini juga membekalkan 14 gram protein. Pengendalian makanan juga disarankan untuk menyediakan hidangan dengan kaedah rebus, kukus, panggang, bakar yang tidak hangus. Menyediakan hidangan bergoreng yang tidak terlalu berminyak, menambah sayur-sayuran dalam masakan, menyediakan sekurang-kurangnya 1 menu berasaskan legium setiap hari, dan menyediakan hidangan ayam tanpa kulit atau daging tanpa lemak. Panduan kelima, menghidangkan susu dan produk penusu.
Susu dan produk penusu adalah sumber kalsium yang mudah diserap. Ia adalah penting sebagai sumber protein, vitamin A, riboflavin dan B12 dan zinc. Kenali jenis susu. Sebenarnya susu dibahagi kepada 3 kategori yang utama, iaitu susu skim, susu rendah lemak dan susu penuh krim. Perbezaan ini disebabkan oleh kandungan lemaknya, iaitu susu skim mengandungi lemak tidak melebihi 1%, susu rendah lemak mengandungi lemak 2% dan susu penuh krim mengandungi lemak melebihi 2%. Disebabkan oleh kandungan lemak yang berlainan, jumlah tenaga atau kalori yang dibekalkan oleh setiap kategori susu ini juga berlainan. Dengan susu skim membekalkan kandungan kalori yang paling rendah, iaitu 90 kalori sahaja untuk setiap hidangan. Manakala susu rendah lemak membekalkan 125 kalori setiap hidangan dan susu penuh krim membekalkan 145 kalori untuk setiap hidangan. Sama ada susu skim, susu rendah lemak atau susu penuh krim, semua membekalkan 8 gram protein untuk setiap hidangan. Selain daripada 3 jenis susu ini, tidak kisah ia susu dalam bentuk kotak ataupun dalam bentuk susu bertepung. Kesemuanya dikenali sebagai susu. Manakala untuk susu pekat manis, susu isian pekat manis, krimer manis ataupun krimer bukan senusu. Sebenarnya bukanlah susu sebenar yang boleh membekalkan kandungan protein dan kalsium yang tinggi. Maklumat lanjut tentang susu pekat manis atau krimer manis akan dibentangkan pada penghujung slide nanti. Ini adalah contoh satu sajian susu dan produk penusu. Untuk susu dalam kotak, sebagai contoh susu rendah lemak adalah 1 cawan, susu tepung adalah 4 sudu makan, yogurt adalah 2 cawan yogurt dan keju 2 keping. Setiap hidangan ini membekalkan protein sebanyak 7 gram. Pengendali makanan disarankan untuk menyediakan pilihan susu rendah lemak atau skim bagi minuman untuk menggantikan susu pekat manis atau krimer. Selain itu, menggunakan susu dalam resepi makanan. Sebagai contoh, donat gebu. Daripada kita sediakan donat yang disalutkan dengan gula, kita boleh sediakan donat yang disalutkan dengan susu tepung. Panduan ke-6, kurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak dan hadkan pengambilan lemak tebu. Ini disebabkan kandungan tenaga dalam lemak adalah tinggi dan ini boleh menyumbang kepada berlebihan berat badan. Selain itu, lemak tebu dan lemak trans boleh meningkatkan kolesterol darah dan kolesterol darah ini yang tinggi boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Oleh itu, pengendali makanan disarankan untuk menghadkan penggunaan makanan tinggi lemak seperti sayap ayam dan santan dalam penyediaan makanan. Menghadkan penyediaan makanan dengan kaedah menggoreng, memastikan lemak dan minyak dikurangkan daripada makanan sebelum menghidang, dan pastikan makanan masak untuk mengoreng deep fried tidak menggunakan lebih daripada 3 kali. Menghadkan penyediaan organ dalaman serta buang kepala ikan bilis dan udang sebelum memasak. Panduan ke-7, sediakan makanan yang kurang garam, sos dan penambah perasa. Garam yang kita makan setiap hari terdiri daripada natrium atau dikenali sebagai sodium dan klorida. Ia juga terdapat dalam bentuk lain seperti monosodium glutamate, MSG dan sodium benzoate. Natrium atau sodium ini adalah mineral yang penting dan diperlukan oleh badan kita setiap hari. Tetapi kuantiti yang kita perlukan hanya dalam jumlah yang kecil sahaja. Oleh itu, pengambilan garam tidak boleh melebihi 1 sudut T, iaitu 5 gram setiap hari. Pengambilan garam yang berlebihan untuk jangka masa yang panjang dikaitkan dengan masalah tekanan darah tinggi, penyakit tulang pinggang dan juga penyakit jantung seperti yang telah kita terangkan dalam slide yang awal tadi. Di mana garam tersembunyi? Ini adalah senarai kandungan garam dalam makanan. Antaranya, cencaruk membekalkan kandungan garam atau sodium yang paling tinggi, iaitu 4,000 mg untuk setiap 100 gram. Selain daripada itu, brobil, marmite, ikan masin, keju, belacan, jeruk buah-buahan, jeruk sayur-sayuran, krim sayur, krim mayonis, berisa seperti kicap, sos tiram, sos tomato, sos cili dan lain-lain, monosodium glutamate, cube berisa, makanan dipinkan, telur masin juga membekalkan kandungan natrium yang tinggi.
iaitu sekurang-kurangnya 500 mg untuk setiap 100 gram. Oleh itu, kita cuba elakkan penggunaan makanan tersebut atau kita perlu hadkan pengambilannya kepada paling minimum sahaja. Pengendali makanan disarankan untuk kurangkan penggunaan garam yang tinggi dan bahan perasa seperti MSG, sos dan cube. Sekiranya MSG digunakan dalam masakan, pastikan tidak atau kurangkan penggunaan garam. Gunakan perasa makanan semula jadi seperti bawang, serai, daun kari, kayu manis, cengkeh, bunga lawang untuk gantikan perasa seperti MSG, sos dan cube. Jika makanan kering diperlukan, rendamkan ikan bilis, udang kering di dalam air bagi mengurangkan kandungan garam. Dan jangan lupa baca panel maklumat makanan pada label makanan untuk mengetahui kandungan garam. Panduan ke-8. Sediakan makanan dan minuman yang rendah kandungan gula. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda terdapat 60 nama lain bagi gula? Sebagai contoh, gula melaka, gula merah, madu, gula karbon, gula batu, krima manis, sirap, mannitol, maltos, molasses dan banyak lagi. Semuanya adalah nama lain bagi gula. Gula adalah karbohidrat ringkas yang membekalkan sumber tenaga sementara yang mudah diserap oleh tubuh. Gula boleh didapati secara semula jadi dalam makanan termasuk dalam susu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Cuba minimumkan penggunaan gula kerana pengambilan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan. Sebagai contoh, tahukah anda berapa banyak gula yang tersembunyi dalam kuih muih tempatan kita? Satu susu teh menggambahkan 5 gram gula. Sebagai contoh, kuih tingka ubi kali yang kita makan, satu ketul dah mengandungi 5 susu teh gula iaitu 25 gram gula dengan kalori 220. Selain daripada itu, kuih lain seperti kuih seri muka, kuih lapis, lepat pisang, kuih kasturi, apam, ceria, onde-onde, donat, kuih roti dan banyak lagi. Satu ketul kecil mengandungi sekurang-kurangnya 1 teh gula. Masalah kita adalah biasa kita bukan makan seketul sahaja, tetapi banyak ketul. Oleh itu, kita perlu mengambil makanan seperti ini, hadkan hanya 1 ketul sahaja. Oleh itu, pengendali makanan disarankan menyediakan air kosong atau pilihan menu rendah gula, mengasingkan gula dan susu dalam minuman panas yang disediakan, mengurangkan penggunaan gula dalam masakan seperti sambal dan gulai, mengurangkan penyediaan makanan yang berkrim dan bersalut gula, dan menyediakan pilihan kuih muih yang rendah gula, contohnya kuih apam dan kuih kasturi. Panduan ke-9, sediakan air kosong setiap masa. Air adalah komponen utama yang terkandung dalam tubuh manusia. Ia membantu proses pencernaan, penyerapan zat makanan, pengangkutan dan perkubuhan toksin dalam badan. Oleh itu, penyediaan air kosong setiap masa dapat menggalakkan pengambilannya. Saranan pengambilan air kosong adalah 6 hingga 8 gelas 1.5 hingga 2 liter setiap hari. Pengendali makanan disarankan untuk mempromosikan air kosong dengan menghidangkan air kosong secara percuma. Jika perlu ada perasa, bolehlah cuba tambah buah-buahan atau sayur-sayuran dalam air kosong. Sebagai contoh, lemon atau timun dan sebagainya. Panduan ke-10. Memastikan penyediaan makanan dan minuman yang selamat dan bersih. Penyakit bawaan air dan makanan berpunca daripada kuman dan toksin yang terbentuk di dalam makanan atau minuman. Kuman ini seperti kuman Cholera, kuman typhoid dan kuman keracunan makanan iaitu Staphylococcus. Penyakit bawahan air dan makanan ini dapat dielakkan dengan menyimpan dan menyediakan makanan dengan betul, memasak dengan sempurna dan mengendali makanan dengan bersih. Pengendali makanan disarankan untuk mengamalkan kebersihan dan keselamatan semasa menyedia dan menghidangkan makanan setiap masa. Panduan 11. Baca maklumat pemakanan pada label produk makanan. Setiap makanan dalam makanan yang berbungkus atau makanan dalam tin mempunyai maklumat pemakanan yang dapat membantu pengendali makanan menyediakan makanan yang lebih sihat. Oleh itu, baca label dapat membezakan kandungan pemakanan antara pelbagai jenama. Contoh maklumat pemakanan pada label produk makanan adalah logo pilihan lebih sihat iaitu HCL, panel maklumat pemakanan, senarai ramuan,
akaun pemakanan dan juga ikon tenaga. Ada apa dengan logo HCL? HCL ini bermaksud Healthier Choice, iaitu pilihan lebih sihat. Dengan ada logo ini, sebenarnya ia menunjukkan berbanding dengan produk yang berlainan dalam kategori yang sama, produk ini mengandungi lebih rendah gula, lebih rendah lemak, lebih rendah garam, lebih rendah kalori, dan lebih tinggi serat. Oleh itu, pengendali makanan disarankan membaca label sebelum membeli produk makanan dan memberi keutamaan kepada produk yang mempunyai label logo pilihan lebih sihat semasa membeli produk makanan. Maksud logo pilihan lebih sihat bermaksud produk makanan atau minuman ini telah memenuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan dan perbandingan adalah di bawah kategori produk yang setara sahaja. Untuk makluman, logo pilihan lebih sihat ada dua warna, iaitu berwarna hitam atau berwarna merah. Kedua-dua logo adalah sama. Kita teruskan dengan 9 prinsip penyajian hidangan sihat. Pertama, sediakan air kosong sepanjang majlis. Kedua, sajikan susu dan gula secara berasingan bagi minuman panas seperti kopi atau teh. Elakkan penggunaan susu pekat manis atau krimer bukan senusu. Kenali susu dalam SIM. Merujuk kepada Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985, maksud susu pekat manis, iaitu sweetened condensed milk, ialah susu yang telah disediakan sebahagian airnya atau dicampur semula konstituen susu dan ditambah gula. Manakala susu isian pekat manis, sweetened condensed milk, pula memenuhi semua standard bagi susu pekat manis kecuali kandungan lemak susu diganti dengan minyak sayuran atau lemak sayuran. Manakala krimer manis, iaitu sweetener krimer, merupakan gabungan lemak atau minyak sayuran dengan gula atau apa-apa bahan pemanis lain, konstituen susu atau makanan lain untuk memaniskan dan memisingkan minuman. Krimer bukan senusu, iaitu non-dairy krimer pula, adalah hasil yang diperolehi daripada lemak sayuran dan karbohidrat yang sesuai dan boleh mengandungi makanan lain. Tetapi, sama ada susu pekat manis, susu isian pekat manis, krimer manis atau krimer bukan senusu, semua ini bukan susu sebenar yang mengandungi tinggi protein dan juga kalsium. Tetapi pemanis ini mengandungi gula dan minyak atau lemak yang tinggi. Prinsip ketiga, sajikan buah-buahan segar. Prinsip keempat, sajikan sayur untuk waktu makan utama. Prinsip kelima, sajikan lauk, buah dan kuih mengikut saiz sajian yang disarankan. Contoh saiz sajian untuk ayam adalah 60 gram hingga 100 gram setiap hidangan. Ini bersamaan dengan 10 hingga 12 potongan per kilo. Manakala untuk ikan pula, satu saiz hidangan adalah lebih kurang 120 gram hingga 135 gram. Ini adalah bersamaan dengan 7 hingga 8 ekor ikan per kilo. Untuk buah-buahan pula, saiz hidangan 10 hingga 15 gram sepotong, iaitu 6 hingga 8 irisan untuk setiap sajian. Di sini adalah contoh saiz sepotong untuk satu hidangan. Manakala untuk kuih-muih tempatan pula, saiz satu hidangan adalah lebih kurang 30 gram hingga 50 gram sebiji. So, kalau ikutkan saiz pau yang betul adalah di sebelah kiri dan saiz lollipop yang betul adalah di sebelah kiri juga. Prinsip keenam, sediakan dan pamerkan label kalori pada setiap hidangan. Semua makanan, sama ada hidangan individu atau jenis berbungkus, atau dom atau fully serve, maupun jenis buffet, digalakkan untuk pamerkan label kalori pada setiap hidangan supaya pelanggan boleh mengetahui jumlah kalori yang diambil untuk setiap kali makan. Prinsip ketujuh, kurangkan gula, garam dan minyak dalam penyediaan makanan. Lebihkan jenis masakan yang berasaskan seperti kukus, rebus, masak sup, bakar, panggang atau pinggang. Prinsip ke-8, elakkan perasa dan berwarna biruan dalam makanan dan minuman. Gunakan rempah rasuk dan bahan semula jadi seperti daun pandan dan kunyit untuk meningkatkan rasa kesedapan makanan tersebut. Prinsip terakhir itu prinsip ke-9, tidak menghidangkan makanan diproses seperti daging burger, sosis, nugget, berbolak ikan dan produk vegetarian diproses seperti ayam tiruan, ikan tiruan dan lain-lain. Jika kita perhatikan sebagai contoh,
Sausage bukan daging sebenar. Dia mengandungi lemak tefu, garam dan pengawet yang tinggi. Jika ambil untuk jangka masa yang panjang, ia boleh meningkatkan tahap kolesterol yang jahat yang tinggi, meningkatkan risiko obesiti, risiko kanser usus juga. Selain itu, burger. Burger juga mengandungi garam, gula, pewarna dan pengawet yang tinggi. Kandungan lemak juga tinggi. Kalori satu biji burger boleh mencecah 750 kalori jika dibandingkan dengan menu sihat dengan menggunakan masakan yang sihat mengikuti pinggan sihat Malaysia, satu hidangan yang lengkap hanya membekalkan lebih kurang 500 kalori sahaja. Sebagai kesimpulan untuk unit A, makan secara sihat adalah: pertama, rancang penyediaan makanan seharian berdasarkan panduan Diet Malaysia, Piramid Makanan Malaysia dan Pinggan Sihat Malaysia. Kedua, kurangkan penggunaan gula, garam dan lemak dalam makanan yang disaji. Ketiga, terapkan 9 prinsip penyajian hidangan sihat. Keempat, pengendali makanan memainkan peranan penting dalam pencegahan penyakit berkaitan dengan pemakanan. Dengan ini, saya akhiri dengan sekian terima kasih atas perhatian daripada tuan-tuan dan puan-puan.